wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Okey, so kita ada sikit lagi guys. Sepatutnya cikgu nak buat bahan lain ni. Tapi memandangkan cikgu pun tengah huru-hara menguruskan banjir-banjir ni, tak sempat nak buat persediaan bahan baru guys. Jadi kita bincang mana yang ada sikit lagi lah ya. Okey, banjir kat sini dah okey dah, better sikit. Cuma nak kemas-kemas lah. Kemas-kemas, turun jiran-jiran je. Mungkin cikgu rasa sebulan jugalah makan masa kot. Sebab dia punya lecak dia dan dia punya lumpur dia banyak guys. Rumah cikgu ni alhamdulillah better sikit. Kawan-kawan lain tu teruk jugalah. Rumah dia perabot dinding dan masih lagi apa ni, lumpur lah rumah diorang. Kesian lah, kesian. Cikgu rasa mungkin sebulan jugalah. Diorang nak kemas balik, nak settlekan, nak susun perabot, take time lah. Penat juga guys. Nampak simple kan, nak angkat perabot sekaligus. Bukan senang kan, nak buang lagi. Angkat perabot satu hal, nak kena buang lagi sebab yang rosak. Macam itulah guys kehidupan kita. Okey, so kita nak buat ini guys, sambungan minggu lepas. Electrolysis Electrolysis. So dekat sini kita gunakan satu larutan elektrolit iaitu namanya cuprum chlorida 2.0. 2.0 ni kira pekat guys. Kira pekat ni. Okay, kira pekat. Okey, dekat sini kalau kita perasan, ni kita punya larutan. Okey. So copper chloride solutions. So kalau ditanya ion yang hadir dalam cuprum chlorida ini, kalau sebut larutan mesti ada air guys. Larutan ada air. Jadi kat sini kita ada cuprum Cu2+, kita ada chlorida, kita ada OH dan kita ada hidrogen. Itu kehadiran ion-ion yang terlibat. Okey, so dekat sini oleh kerana dia adalah elektrolisis, jadi elektrolisis ni sebenarnya dia punya elektrod adalah sama guys. Kalau kat sini guna elektrod karbon, sebelah sini pun guna karbon. Dia tak macam voltite ataupun sel ringkas yang tak menggunakan bateri itu dia akan gunakan elektrod yang berbeza. Okey. Untuk yang pakai bateri ini ingat yang positif adalah anode. Yang negatif adalah cathode. Okey, yang pakai bateri. Okey. So, lepas tu dia tanya lagi yang C ni. Apabila arus elektrik mengalir melalui elektrolit, kan, bergerak ke anode manakala. Yang ini kena buat ayat sikit dan menampak kan. Okay, apabila arus elektrik mengalir melalui elektrolit, so kita akan nampak ion chloride ataupun chlorida dan juga ion OH bergerak ke anode. Sebab OH ni negatif guys, ni positif kan. Jadi yang melekat dekat sini yang hadir adalah OH dan juga chloride. Okey. Kalau kat sini pula negatif, jadi yang hadir adalah hidrogen dan juga cuprum. Jadi diorang terpaksa pilih lah mana satu yang diorang nak pilih ni. Diorang kena decide. Elektrod tu kena decide. Okey, apa lagi dia buat? So D dikata adalah D anode. Korang rasa kat anode ni dipilih yang mana? OH ke ataupun klorin? Mana yang dipilih? OH ke klorin? Okay, kalau ikut turutan guys, chloride atas, bromide, iodide, OH. Jadi OH paling bawah. Kalau ikut pemilihan, dia akan memilih yang paling bawah. Lebih elektronegatif. Okey, sepatutnya dia akan pilih OH. Begitu juga hidrogen ni guys. Kadang-kadang dia akan pilih yang bawah guys. Dia akan pilih yang bawah. Kenapa kat bawah? Sebab cuprum ni kat bawah, hidrogen dekat atas, cuprum kat bawah. Okey, kalau menurut
susunan kita lah. Kalau awak hafal, kalau nak cantik mesti ambil zat besi tu, kupron kat bawah, hidrogen atas. Jadi pemilihan biasanya dekat bawah. Kalau yang ni namanya adalah lebih elektropositif. Dia lebih elektropositif. Yang ni namanya lebih elektronegatif. Okey, tetapi kalau melibatkan kepekatan yang tinggi, kepekatan yang tinggi ni biasanya 1.0 ke atas diguna, kepekatan yang tinggi, maka dia akan pilih yang atas ni guys. Kalau tak guna kepekatan yang tinggi, kepekatan biasa, dia akan pilih yang bawah. Dia akan pilih OH, tapi kalau dia guna kepekatan tinggi, dia akan pilih yang atas ni. Okey. Nanti ada juga dia menggunakan sulfate guys. Sulfate, nitrat, karbonat. Yang ini semua tak akan dipilih guys sampai bila-bila walaupun dia ada. Pekat ke tak pekat ke dia tak akan pilih. Karbonat, nitrat, sulfate semua tu dia tak akan dipilih sampai bila-bila walaupun dia pekat. Yang pekat hanya pilih yang ini saja. Okey, kalau dia tak pekat dia akan pilih yang bawah. Contoh katalah kalau klorin dengan iodine. Dia akan pilih iodine. Iodine paling bawah. Contohlah ni. Kecuali kalau dia pekat, dia akan pilih yang atas. Okey, dalam kes ni dia akan pilih klorin lah kerana kepekatan yang tinggi. Manakala yang ini dia akan pilih kuprom ataupun copper kerana lebih elektropositif. Bawah lebih elektropositif. Okey, boleh jadi kat situ ideanya. Okey, nombor apa dia kali ikut? Melalui elektrod bergerak ke... ada lagi ni, satu lagi, C C dia kan. C kita ada kata apa ni? Bergerak manakala. Yang ini komposit lah. Jadi ion, hidrogen dan kuprom akan bergerak bersebaliknya. Okey, jadi kat D sekarang ni kita kata D anode ni, jadi ion klorin lah akan dipilih. Okey, kerana apa? Kerana kepekatan ion klorida. So dalam ni kita ada ni klorida, pekat. Okey, dia merujuk lebih kepada negatif Kuprom tak terlibat. Kuprom tak merujuk kepada pekat. Pekat tu lebih kepada negatif. Okey, dah settle. Jadi oleh kerana dipilih klorin, maka klorin ion so akan menjadi klorin atom ataupun gas ataupun water bergantung dan juga menjadi elektron gas tu. So biasanya klorin akan jadi gas klorin lah. Gas klorin. Kalau iodine biasanya akan jadi air sebab iodine tu lebih berat. Klorin kat atas kan dia lebih reaktif sikit, klorin jadi gas. Klorin dengan bromin jadi gas, biasanya iodine akan jadi water. Iodine tu berat sikit. Okey, manakala di cathode ini, okey, manakala di cathode, jadi dia akan pilih ion kuprom. Dipilih, dinyaskan. Kerana apa? Kerana dia lebih elektropositif. Kita boleh cakap macam tu. Ataupun kita boleh kata kerana nilai E dia, okey, nilai E ion kuprom ni lebih positif daripada hidrogen. Lebih positif. Okey. Format lama dia guna lebih elektropositif. Sekarang ni guna E pula. So lebih positif daripada ion hidrogen. Kalau kat bawah namanya lebih elektropositif ataupun nilai E-nya lebih positif. Okey, gua rasa sampai sini senang kot. Jadi half equation-nya dia akan pilih kuprom kan. Jadi kuprom ion. Okey, dia akan berubah menjadi deposited ataupun dia akan melekat kepada elektrod. So kita punya E dekat sini guys. Tada, dah siap. Okey, mudah kan? So sampai sini mudah kot ya. InsyaAllah okey kan? Senang je. Okey, kita nak pergi yang F pula. Jadi disebabkan pemilihan klorin dan juga kuprom, maka di anode tadi adalah klorin kan? Klorin ni, ini geng klorin ni. Ni adalah gas sebenarnya guys. Jadi kita akan nampak bubble lah sebab itu dia melukis terbalik macam ni guys. Jadi ni adalah gas klorin terhasilkan. Kalau terbalik tu biasanya dia nak kumpul gas. Awak nampak terbaliknya biasa dia nak kumpul gas.
Jadi kat sini di anode kita akan dapati bahawa dekat anode ni terhasilnya gas klorin. Tapi kalau disebut pemerhatian, kita cakaplah gas berwarna kuning ataupun kuning kehijauan. Kalau sebut nama apa, namanya gas klorin terbentuk. Tapi kalau sebut gelembung gas, ni gelembung gas ni pemerhatian. Jadi pemerhatian kita adalah kuning kehijauan. Kuning kehijauan ni memang special untuk klorin. Air pun sama, gas pun sama. Greenish yellow ataupun yellow greenish pun diterima. Greenish yellow, kuning kehijauan. Kehijauan. Betul lah. Okey, manakala di kathod kita akan pilih kuprum. Kuprum terbentuk ataupun pepejal kuprum terbentuk. Jadi pemerhatian kita adalah pepejal berwarna perang, brown. Termendak. Termendak dengan terendak lain. Endapan. Termendak lain. Termendak tu dia deposited lah. Terendak tu dia adalah precipitated kat bawah. Okey, lagi kat sini ada lagi H. So H dikata adalah keamatan larutan biru kuprum klorida. Okey, bila ada kuprum guys, bila ada kuprum je, larutannya mesti warna biru guys. Kuprum mesti warna biru. Okey, disebabkan kuprum tu deposited, dia melekat, jadi warna biru tu dah hilang lah sebab kuprum dah melekat. Jadi warna biru tu dah menjadi pudar. Jadi keamatan warna biru klorida ni akan berkurangan ataupun menjadi pudar pun boleh. Okey, kerana apa? Kerana kepekatan ion kuprum ataupun nama penuhnya, kalau nak nama penuh, ion kuprum 2 ataupun Cooper 2. Ni namanya. Nak buat CU pun boleh. Okey. Di dalam larutan. Okey. So kepekatan ion berkurangan. Tak muat guys. Nak panah lah ya. Berkurangan. Jadi ion kuprum 2 ni namanya dischargekan ataupun discharge. Okey. Dischargekan. Okey, di kathod. Atau ayat je lah. Apa dinyatakan untuk membentuk pepejal kuprum ataupun kita kata atom kuprum. Atom Cooper. Itulah penerangan dia. Jadi antara elektrolisis dengan vortex cell ni, elektrolisis lebih popular lah. Kalau macam cikgu, elektrolisis ni lebih popular. Jadi korang nak dapat, kalau dia dilukis terbalik macam ni, dia mesti mengumpul gas guys. Okay. Kalau dia masing-masing kat bawah macam ni aja, kalau macam ni biasanya dia tak kumpul gas. Biasanya deposited lah. Jadi gambar rajah tu mempengaruhi juga jawapan kita guys. Tengok gambar rajah tahu dah. Ni mesti gas dihasilkan ni. Kalau kita dapat deposited, lain macam lah tu. So, okay guys, boleh dapat sikit macam ni semua ni. Kalau macam terbalik ni dah tahu dah. Ni mesti nak kumpul gas. Jadi kita boleh agak lah. Dia mesti ni menghasilkan gas ni. Okay. Dia mesti menghasilkan gas. Okay. Okay kan, yang tanya okay tak? So far so good? Boleh menerima So, kita masuk nombor 7 pula guys. Okay, sebelum menjawab ni, cikgu lebih suka explain dulu. Besarkan sikit. Okay. Dekat sini dia ada larutan natrium sulfat ataupun namanya sodium sulfat bahasa Inggeris. Jadi biasanya dia akan suruh lah listkan ion yang hadir. Dia tulislah kat bawah ni. Kita ada Na plus, kita ada sulfat SO4 2 negatif, kita ada OH, kita ada hidrogen. Untuk air. Z okey, Z okey. Itu antara list yang kita ada dalam larutan ni. Jadi ingat yang positif ni adalah namanya anode. Ni namanya electroanode. Ini namanya cathode. Okey, namanya cathode.
Dia terbalik kalau secara ringkas terbalik. Yang ini namanya cathode, yang ini namanya anode. Sebab definisi anode tu adalah melepaskan elektron. Melepaskan elektron. Anode tu melepaskan elektron. Jadi elektron tu dilepas kat sini lah. Pengaliran elektron. Jadi tu definisi anode. Dia akan melepaskan elektron. Okey, apa lagi nak buat? Okey, kalau kat sini tengok apa yang melekat dekat anode. Anode ni positif guys. Jadi yang melekat kat sini yang tertarik adalah OH dan juga sulfate. Tengok dia guna larutan pekat tak? 0.1 tak pekat guys. Tak pekat. Dia satu ke atas lah pekat, 1.0 ke atas. Dan lagi satu pun sulfate tak akan dipilih guys. Oleh itu dia akan pilih OH. Okey, untuk anode pula yang datang adalah Na dan juga hidrogen. Dan juga hidrogen. So, kalau kita hafal formula kalau nak cantik tu, kalau nak cantik mesti ambil zat besi setiap pagi hingga cun habis. Okay, kalau kita tengok kat sini, Na kita kat atas, kita punya hidrogen dekat bawah. Jadi kat bawah ni dia akan pilih. Nilai H tu lebih tinggi positif dia. Ataupun kita panggil elektropositif. Ingat paling bawah dia akan dipilih. Okey, jadi yang positif ni dia tak kira kepekatan. Kepekatan tu hanya merujuk kepada yang negatif saja. Okey, kalau OH ni ingat kita ada klorin, kita ada bromin, kita ada iodin, kita ada OH. Okey, jadi kalau ikut dia akan pilih OH lah. Tetapi kalau ada kepekatan dia akan pilih yang atas ni. Okey, selain daripada tu sulfate, karbonat semua-semua tu tak akan dipilih sampai bila-bila. Walaupun dia pekat ke tak pekat ke tak akan pilih. Jadi dalam kes ni dia akan pilih hidrogen. Jadi hidrogen akan terbentuk. Jadi gas hidrogen dihasilkan kat sini nanti. Kalau OH ni guys, dia akan menghasilkan oksigen. Jadi kat sini ada bubble. Kedua-dua ni bubble yang tak berwarna, colorless. Okey. Tu ideanya. Alright, jadi kat sini kita pun nak masuklah elemen-elemen lain. Nak menjawab soalan. So dia kata apabila So apabila arus elektrik mengalir melalui elektrolit, maksudnya bateri kita di on kan. Jadi kita tengoklah mana yang tertarik. Jadi kita akan nampaklah ion SO4 -2 dan juga OH akan bergerak ataupun tertarik ke anode. Sebab apa nak tarik ke anode? Kerana namanya adalah anion. Anion suka kepada anode. Cation suka kepada cathode. Cathode, cation. Jadi bersifat positif. Cation adalah bersifat positif. Jadi kat sini yang tertarik adalah Na+ dan juga satu lagi Na+, satu lagi adalah hidrogen tadi kan. Ion hidrogen. Korang nak buat penuh lah ni. Korang kena buat nama penuh guys. Kena ada ion depannya. Ni pun sama ni, kena ada ion. Cikgu ni tak cukup ruang guys. Okey. Settle. Jadi kita dah tahu tadi apa yang tertarik, apa yang dipilih. Tertarik satu hal, apa yang dipilih. Jadi di anode sebenarnya adalah OH dipilih. Okey, ion OH dipilih. Okey. Dipilih, namanya adalah dipilih untuk dinyahcaskan ataupun die-cas. Dinyahcaskan. Okey. Discharge lah bahasa Inggeris kan. Dinyahcaskan. Kenapa? Kenapa dipilih dinyahcaskan? Kerana nilai EOH ni lebih negatif berbanding dengan sulfate tadi. Berbanding dengan sulfate. Okey, boleh Okey, jadi persamaan half equationnya ingat, kalau OH ni awak kena ingat formulanya 4 orang hutan, kan? 4 orang hutan minum 2 air, okey, makan oren 2 dan juga 4 apple. Kalau sebut 2 oren kan jadi macam ni. Salahlah 2 oren. Dia sebenarnya oren 2.
Terbalik sikit. Jadi 4 orangutan minum 2 air dan oren 2 dan juga 4 apple. Untuk uhir saja awak kena hafal. Yang lain mudah je. Okey, seterusnya E pula. Dekat katot kita akan memilih ion hidrogen lah sebab dekat bawah kan. Okey, dipilih untuk dinyahcaskan ataupun dicas lah. Dicas. Kerana nilai E dia, nilai E ion hidrogen ni lebih elektropositif ataupun lebih positif. Lebih positif. Cikgu buat macam ni lah ya. Tak cukup ruang pula. Lebih positif berbanding dengan natrium tadi. Okey, dah. Jadi half equation bagi dia, sebab hidrogen dipilih, maka ion hidrogen akan berubah menjadi hidrogen gas. Jadi E kita adalah dekat sini. Okey, E kita dekat sini. Dah selesai. Okey. Okey guys, sampai sini okey tak? Okey, cikgu laju ke? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Boleh cikgu teruskan lagi? Senang kan? Alpha okey, alhamdulillah Alpha. Okey, seterusnya di anode, ingat anode tadi apa yang dihasilkan adalah gas oksigen. Gas oksigen dihasilkan. Ingat kalau diminta namakan baru kita bagi. Tapi kalau minta pemerhatian jangan kita sebut gas hidrogen sebab tak tahu lagi. Sebab dia warna tak berwarna kan. Jadi kalau disebut apakah pemerhatian kita, kita akan cakap colorless gas ataupun tidak berwarna. Gas tidak berwarna, terbebas. Kalau nak confirm macam mana, kita kena buat ujian test lah. Untuk oksigen, kita kena masukkan kayu uji berbara, spinter wooden tu kan. Wooden spinter tu masukkan kayu uji berbara ke dalam test tube, tabung uji. So dia kayu uji bala akan menyala. Kalau hidrogen pula, kayu uji menyala, bila masukkan dia bunyi pop. Tu untuk pengesahan dia. Okey, G kat sini di katot, kita akan tahu bahawa kat situ ada gas hidrogen. Gas hidrogen. So pun sama, gelembung tidak berwarna. Kalau macam klorin, gelembung berwarna kuning kehijauan. Okey, kalau yang ini tak. Kalau bromin, warna perang. Gas warna perang, bromin, warna brown. Jadi ini ya guys, senang je. Senang saja. Okey, cikgu nak remind awak sikit. Nanti awak akan ada permasalahan sikit. Yang ini kita guna electrode carbon guys. Kedua-dua ni carbon. Okey. Biasanya kalau digunakan electrode selain daripada carbon, cuprum ke, argentum ke, biasanya dekat katot, ingat kat katot dia akan jadi dekat katot biasanya akan jadi gemuk. Ingat katot, ingat gemuk. Jadi sini akan jadi deposited. Okay, boleh faham tak? Selain daripada carbon. Kalau carbon tak boleh deposited. Satu deposited dan satu lagi biasanya akan jadi kurus. Anode kurus. Okey? Tapi kalau carbon tak boleh kurus sebab carbon ni inert, dia lengai. Inert ni maksudnya tak boleh bertindak balas. Carbon tak boleh bertindak. Sebab tu carbon tak akan jadi kurus guys. Sebab carbon ni inert. Carbon boleh jadi gemuk tapi tak boleh jadi kurus. Selain daripada carbon, nanti korang akan perasan dia orang akan jadi satu kurus, satu gemuk. Okey? Sebab itulah kalau kita guna sel ringkas yang kita belajar sebelum ini, sel ringkas kan guna galvanometer kan. Contohnya kita guna zinc dengan magnesium. Kan berbeza tu. Sebab itulah satu gemuk dan satu kurus. Sebab dia menggunakan selain daripada carbon. Okey. Okey. So, cikgu nak teruskan lagi guys. Yang berikutnya. Okey, jadi kat sini kita buat comparison antara sel ringkas yang kita belajar last week ataupun namanya adalah chemical cell ataupun namanya Voltaic cell. Nama lainnya adalah Voltaic cell. Okey, ini adalah elektrolisis yang kita belajar malam ni.
So, beza kat sini kalau korang perasan dia adalah bateri guys. Sini tak ada bateri, pakai galvanometer. Karbon satu gemuk, satu normal ke? Yes. Yes, satu gemuk, satu normal. Kalau dia terbalik. Kalau jadi gas, tak gemuk lah. Kalau jadi gas, tak gemuk, Nasrul. Kalau tak jadi gas, dia akan deposited. Dia produknya deposited. Kalau jadi gas, nak deposited. Macam mana dia naik ke atas? Okay, Nasrul, boleh? Dia bergantung kepada solution kita ni. Alright, nice. Okay, tengok comparison ni. Yang pertama, korang tengok bateri. Bila nampak bateri je, automatic dia adalah electrolysis. Okay. Kalau dia merujuk pada bateri kereta, ni jenis accumulator. Ni bateri kereta kita. Kereta ke motor ke jenis macam ni. Dia tak adalah bateri jam dalam tu kan. Kalau electrolysis ni dia mesti menggunakan ada apa ni? Ada bateri. Okay, yang ni kegunaan untuk bila? Yang ni kegunaan untuk macam kita nak sadurkan kita punya kunci. Kunci ke garfu ke sudu emas ke sudu perak ke, kita guna yang ni, electrolysis. Sebab itu kalau kat sini awak tengok ini anode, ini cathode. Ingat cathode ni sentiasa gemuk. Jadi bila gemuk, sudu tu diletak kat sini. Sebab sudu tu akan jadi gemuk nanti. Sudu ke kunci ke, kalau tengok nak letak mana kunci tersebut, kita letak yang dekat gemuk. Gemuk tu cathode guys. Jadi nanti sini nanti akan deposited lah. Nanti kalau kuprum akan deposited. Biasanya kita zaman-zaman dulu kan dia buat sudu perak. Jadi perak kat situ. Jadi larutan pun mesti pakai larutan elektrolit ni, mesti ada agentum juga. Agentum sulfat ke, ada perak. Perak ni akan melekat kat sana. Jadi letak sudu tu, make sure sudu tu sebelah cathode. Ingat cathode, ingat gemuk. Ingat cathode, ingat kolesterol ni. K, kolesterol gemuk. Sama je. Mana-mana pun sama gemuk. Padam pula dah. Ini cathode, ini anode. Okey, berbeza sebelah sini guys, dia terbalik guys. Yang power dia adalah negatif. Contohnya adalah zinc. Zinc aku pun zinc power. Zinc negatif guys. Zinc negatif. Ni negatif, ini positif. Ni negatif, ini positif. Okey. Sini kalau nampak ini positif kan? Ini negatif. Jadi kat sini guys, negatif dia adalah anode. Dia terbalik. Okey, positifnya adalah cathode. Dia terbalik. Okey, kenapa namanya anode? Kerana anode ni sebenarnya dia melepaskan elektron guys. Begitu juga ni melepaskan elektron. Okey. Daripada bateri bergerak ni adalah arus daripada positif ke negatif, arus. Tetapi elektron bergerak daripada negatif ke positif. Jadi sebab tu namanya anode, kerana dia melepaskan elektron. Elektron melaluinya. Jadi bila ingat anode, awak tengok lepas tu definisi anode tu adalah kerana dia melepaskan elektron. Nak tahu macam mana E dan D dalam sel kimia? Ni tengok mana power. Nasrul, mana power? Power tu mesti negatif. So sebab tu cikgu selalu hafal kalau nak cantik tu. Kalau nak cantik mesti ambil zat besi setiap pagi. Awak hafal tak ni? Hingga cun habis. Jadi tengok zinc. Zinc power kan? Zinc dengan kuprum power. Jadi power ni mesti negatif. Okay? Hafal-hafal lah. Okay, good. Jadi yang power ni adalah yang negatif. Untuk sel kimia. Okey, gabungan kedua-dua sel ni akan menghasilkan sel Danier. Sel Danier ni gabungan kedua-duanya. So sel Danier itulah yang power tu sebenarnya. Sebab dia menggunakan kedua-dua konsep ini. Sel Danier tak popular tapi ada juga keluar. Anda kata tak popular, kalau trial baru ni ada tak negeri awak? Trial baru ni pun dahsyat juga soalan dia. Aduh, AMAT Kelantan pun boleh tahan tu. Cuba tengok AMAT Kelantan pun boleh dahsyat juga. Nanti cikgu bagi link link untuk semua yang cikgu ada simpanan untuk trial. Nanti korang boleh buat lah kat rumah-rumah ke. Cikgu dah kumpul-kumpulkan sikit dah. Ya. Okey, lagi kita berbalik pada ini. Okey.
Oh, Nasrul duduk Kelantan dia? Betul. Cikgu tengok Kelantan punya soalan boleh tahan, lepas tu ada soalan yang salah-salah lagi kan. Okey, tapi Nasrul, SPM juga rasa lebih mudah daripada tu, Nasrul dia punya function pun cikgu tengok, dahsyat juga function dia orang ni. Soalan function dia dengan soalan, apa dah selalu lupa cikgu. Tapi sebenarnya Nasrul, kalau soalan tu awak skip je, ada juga soalan senang. Jadi kalau kita dah biasakan datang, dah biasa buat, yang senang je buat dulu. Yang susah tu skip je. Dengan yang senang saja pun dapat A dah Nasrul, insya-Allah. Yang susah tinggal je. Jangan kita stres dengan susah tu. Okey, tengok. Apakah persamaan kedua-dua ini? Okey. Yang pertama, mesti mengandungi elektrolit. Tu persamaan dia. Betul, ayatnya berbelit-belit. Kalau dia bagi direct kan senang. Itulah yang cikgu selalu, kadang-kadang cikgu selalu jugalah kita meeting-meeting antara kita cakap soalannya belit-belit, macam mana nak faham, nak belajar kan. Dia bagi direct kan senang, boleh buat terus. Soalannya pun kita tak faham, macam nak buat. Tak apalah Syul, InsyaAllah nanti SPM nanti senang. Okey, persamaan dia kedua-dua ada elektrolit. Okey. Kedua-duanya mempunyai anode dan kathod. Kedua-duanya mempunyai anode dan kathod dan kedua-duanya mempunyai lita. Ni tak ada guys. Soalan ni dia takkan tanyalah perbezaan. Tapi ada juga paper tu. Paper tu adalah dia tanya kalau dia tanya, tapi last format lama dia tak tanya sangat. Okey. So kalau tanya apakah bezanya? Yang ini tak ada bateri. Yang ini ada bateri. Itu je lah. Itu je lah. Okey, so cikgu rasa dah habis ni. Cikgu nak beri lain lah, tak naklah bincang beza-beza tu. Kita ada lagi tugas yang lain nak kena buat ni. Okey, kita nak masuk yang ini pula guys. Ni nampak tak ni? Kalau macam ni ada bateri, dia adalah elektrolisis. Larutan kuprum. Awak nampak tak kat sini dia tak pakai lagi karbon tapi dia pakai kuprum. Kita punya elektrod sekarang ni dah kuprum. Jadi kalau kuprum, kemungkinan dia akan jadi kurus, kemungkinan dia akan jadi gemuk. Tapi kalau terbalik macam ni, maksudnya ke bawah kan, gas tak akan dihasilkan. Jadi sini adalah positif, sini adalah negatif. Jadi ini adalah anode, sini adalah kathod. Jadi ingat kathod sentiasa gemuk kalau nak buat apa buat kat sini lah. Buat awal-awal. Kalau jadi gas tak adalah deposited. Kalau dia tak jadi gas, dia akan jadi kat situ. Okey, kat sini larutan kuprum bermaksud bahawa mesti ada kuprum. Okey, lepas tu nitrat mesti ada nitrat. Nitrat takkan dipilih sampai bila-bila. Kita ada OH dan kita ada hidrogen. Okey, jadi dekat sini negatif ni akan hadir hidrogen dan juga kuprum. Okey, yang negatif ni akan ada NO3 akan hadir dan juga OH. Jadi NO3 ni takkan dipilih sampai bila-bila. Kuprum dengan hidrogen dia akan pilih kuprum kerana kuprum kat bawah, nilai E-nya lebih negatif. Jadi kat sini nampaklah OH akan dipilih. Jadi kat sini nanti ni mukanya digemuk. Okey, ni akan jadi gemuk. Okey, special sikit guys. Walaupun OH ada kat sini, untuk yang selain daripada karbon, sepatutnya OH ni kalau ikut akan jadi 4 orang hutan kan. Akan menghasilkan hidrogen lah. Tetapi dia tak pilih OH juga guys. NO3 pun dia tak pilih, OH pun tak pilih. Kalau soalan macam ni tak melibatkan karbon, automatik dia akan jadi kurus guys. Jadi dia memilih dirinya sendiri. Lepas tu masuk kat sini. Okay, faham maksud cikgu tak? Faham tak? Walaupun kat sini kita ada NO3 dan OH, patutnya pilih OH. Tapi dia tak pilih yang ni. Yang ini dipilih jika elektrodnya adalah karbon sahaja. Memilih juga, betul Nasrul. Dia memilih juga. Ada nafsu lah ni. Nafsu dia besar sikit. Jadi kat sini mesti satu kurus, ada gemuk. Untuk yang bukan karbon. Sebab tu kadang-kadang pelajar keliru. Kenapa kejap kurus, kejap tak kurus? Sebab dia banyak stage. Jadi kat sini cikgu ulang balik. Jadi kat sini kalau ikut
Untuk yang ini sebenarnya korang kena lukis satu lagi lah sepatutnya ni. Kena lukis satu lagi dia punya proses, tapi sini kita letak selain daripada carbon. Selain daripada carbon. Contohnya letaklah sini sebagai kuprom ke. Sini pun kuprom. Jadi kat sini kena buatlah satu kurus. Terbalik. Ni anode kurus lah. Kurus dan gemuk. Jadi untuk ni ada dua jenis. Barulah nampak sikit. Jadi korang boleh buat sendirilah kotak kat sini menunjukkan elektrodnya yang berbeza. Kalau macam sel kimia ni okey lah sebab memang diguna elektrod yang berbeza. Satu jenis je. Boleh faham tak maksud aku? Jadi ada 3 jenis. Jadi kat situlah nanti bila kita exam kita kelirukan sikit. Kita rasa ni kurus ke gemuk ke gas ke, dia jadi macam tu. Okey, jadi kat sini bolehlah kita lengkapkan sikit. Kita lengkapkan ayat dia. Jadi kita pun tulis anode. So anode dia apa? Dekat sini dia pakai satu kuprum tulen, satu kuprum tak tulen. Okey, tujuannya apa ni? Tujuannya supaya kuprum tak tulen ni akan pergi ke ketulen. Ni proses penulinan kuprum. Dia nak ambil yang tulen saja. Jadi yang benda asing nanti, benda-benda asing tu nanti akan jatuh kat sini sebagai endapan. Ni namanya endapan. Kalau kat sini namanya mendakan. Mendakan dengan endapan kan beza-beza. Bahasa Inggeris senang sikit. Deposited dengan precipitated. Bukan precipitated, betul lagi. Deposited dengan apa? Dia lah betul lah. Precipitated lah kan. Okey, dah, jom. Kita jawab terus. Jadi pada anode, anode ni anode, kita akan letaknya kuprum tak tulen. Ini adalah kuprum tak tulen. Okey, kuprum tak tulen. Okey, pada cathode, kita akan letak kuprum tulen. Okey. Okey, lagi. Apa lagi nak buat? Okay, not cathode. Ion solutions. Elektrolisis. Elektrolisis kat sini kalau nampak larutan kuprum 2 nitrat. Okey, tak ada apa sangatlah. Tak ada apa sangat, senang je. Okey, ion yang hadir. Ion yang hadir kita dah buat tadi. Ion yang hadir adalah seperti di atas tu, kita ada Cu2+, kita ada NO3, kita ada OH. Ni positif lah letak. Sini adalah negatif OH dan juga NO3. Macam tu. Senang sikit. Okey. Senang sikit. Okey, di anode. Okey, di anode rasa-rasanya ion apakah yang hadir? So di anode sepatutnya yang hadir adalah tak ada. Maksudnya anode ni takkan hadir lah. Kerana dia akan melepaskan dirinya sendiri. Itu namanya, bila dia melepaskan dirinya, namanya lah ion itu telah mengionkan dirinya. Copper ionize. So namanya adalah kuprum mengion namanya. Mengion. Bahasa Inggeris namanya copper ionize. Copper ionize. Copper tu dia mengionkan dirinya. Daripada batas ketul ni dia akan masuk dalam menjadi ion. Okey. Kalau dia melekat namanya adalah discharge kan? Discharge. Tapi kalau dia keluarkan dirinya namanya mengion. Itu bahasa tu pelik tu, bahasa Melayu bahasa Inggeris lain kan? Dia guna satu term kan senang. Cikgu pun kadang-kadang tersasul bila lihat lidah dia sebut. Okey, jadi half equation kita kat sini daripada kuprum yang kekal tu, okey, dia telah mengion menjadi ion. Dah settle. Okey, jadi pemerhatian kita apa? Pemerhatian kita akan nampak kuprum tu menjadi nipis. Jadi kita katalah kuprum, elektrod kuprum tak tulen menjadi nipis.
Nipis. Thinner lah. Become thinner. Menjadi nipis. Ataupun menjadi semakin nipis. Kadang-kadang cikgu awak disuka guna semakin. Membezakan sebelum dan selepas. Semakin nipis. Tapi bagi cikgu nipis dah okey dah. Tapi cikgu awak nak guna semakin, guna je lah. Okey. Okey, next. Seterusnya. Apa lagi ni? Bergerak ketot. Ketot. Ketot yang bergerak adalah kuprum dan juga hidrogen. Okey, dan kita akan pilih ion kuprum. Macam kita bincang tadi lah. Kita akan pilih ion kuprum, dipilih lah. Kenapa dipilih? Kerana nilai E-nya lebih positif berbanding hidrogen. Okey, jadi persamaan setengahnya. Jadi daripada larutan tu dia melekat. Jadi kalau ikut daripada ion, dia akan menjadi kuprum. Tada, dah siap. Ion menjadi kuprum. Okey, daripada ion menjadi kuprum. Okey, itu je guys kot. Jadi pemerhatian kita adalah kuprum terendap pun boleh ataupun pepejal kuprum perang terbentuk. Ataupun kuprum tulin menjadi semakin tebal. Menjadi semakin tebal. Ataupun kita kata pepejal perang terbentuk. Terendap. Boleh je. Okey, cuba sedikit okey tak guys? Boleh faham tak kehendak soalan ni? Nasrul faham kan? Okey, nice. Okey, kalau macam tu kita buat satu lagi. Kita akan buat sadu penyaduran. Ni electroplating. Penyaduran namanya electroplating dalam bahasa Inggeris. Penyaduran sudu. Biasanya sudu kunci lah yang popular. Dari dulu sampai sekarang, sudu dan kunci. Tak tahulah akan datang dia buat exhaust motor ke. Exhaust motor yang chrome tu kan. Tu namanya adalah electroplating juga. Okey, nampak tak kat sini sudu ni? Dia mesti sebelah cathode guys. Sebab cathode tu gemuk. Dan salah satu dia akan kuprum. Macam ni dia akan kuprum. Jadi kuprum akan melekat kat sini lah guys. Sepatutnya sudunya kena tenggelam ni guys. Jadi gambar rajah ni kurang tepat ni. Kalau macam ni, dia akan depannya lah sini je. Situ je dia akan plating. Jadi macam pelik lah pula kan. Sepatutnya penuh lah. Tapi kalau design macam tu tak apalah. Tapi kalau korang nak lukis nanti, pastikan sudu tenggelam. Sudu tu tenggelam. Okey. Okey, tu kita buat So kat sini kalau ikut tengok larutan yang ada dulu. Larutan yang ada adalah kuprum. Kita ada nitrat, kita ada OH dan kita ada hidrogen. So ingat kat sini gemuk, kat sini adalah kurus guys sebab dia tak pakai karbon. Jadi kalau ikut yang hadir dekat sini adalah OH dengan NO3 tetapi oleh kerana dia tak dipilih, habis. Dekat sini yang datang kuprum dengan hidrogen tetapi dia kepilih kuprum lah sebab nak deposited tu. Jadi kat sini dia akan pilih kuprum. Okey, jadi half equation dia nak tanya, apakah persamaan separuh dia? Jadi daripada sini kita akan cakap kuprum, asalnya kuprum akan mengion ke dalam, kenapa kat sini terus? Oh, dekat atas ni pun dah ada. Alamak. Tak apalah ya. Tak apalah. Cikgu buat sini terus lah. Sebab korang dah faham dah. Tambah 2E. So, pemerhatian, ingat. Pemerhatian kuprum, dia menjadi ion. Jadi, dia menipis lah. Kita kata kuprum. Elektrod kuprum menjadi semakin nipis. Dah. Okey. Ni sebelah anode. Okey, sebelah cathode. Kat sini kalau ikut yang datang adalah kuprum dan juga hidrogen ion. So bergerak adalah kuprum ion dipilih. Jadi kat sini kalau ikut ion kuprum yang dipilih. Okey, kerana apa dipilih? Kerana nilai E-nya lebih positif. Okey, jadi separuh persamaan dia daripada ion dia melekat. Daripada ion dia akan melekat menjadi
deposited. So, pemerhatian kita, sudu menjadi tebal ataupun pepejal perak terbentuk. Kita katalah sudu besi disaluti. Ataupun kita kata disadur dengan pepejal perang. Berwarna perang ke, bolehlah. Macam tu. Okey. Senang je kan? Okey, so korang bolehlah saling kejap. Okey, yang lain-lain tu korang boleh buat lah. Ni benda sama je guys. Kunci dia pakai. Cuma dia nak masuk aluminium ni. Ini. Ini adalah namanya extracted ataupun aluminium diekstrakkan. Ingat aluminium tu kalau kita menggali dekat tanah, dia bukanlah dapat aluminium seketul. Dia akan dapat aluminium oxide. Aluminium oxide ni maksudnya adalah aluminium tu bergabung dengan benda lain. Macam juga ferrum, biji besi tu kan. Biji besi tu kalau ikut dia tak jumpalah besi terus, dia akan namanya biji besi sebab besi tu bergabung dengan oksigen. Ferrum oxide lah biji besi. Biji timah pun sama. Okey, bila dia gali biji aluminium tu, dia akan dapati ada aluminium oxide. Jadi dia nak buang lah oxide. Bukan setakat oxide saja, tanah-tanah lagi. Kan, bila dia gali mesti dia masuk dengan tanah. Jadi dia nak buang lah semua-semua tu. Jadi kat sini dia nak mencairkan balik dia punya aluminium. Jadi aluminium namanya adalah boksit. Macam korang belajar PT3 dulu, geografi kan. Namanya boksit. Okey. So boksit ni akan dicairkan lah. Kita akan dapatlah leburan aluminium. Jadi biji besi tu namanya adalah boksit. Bila dah cair namanya leburan aluminium. So kat sini ditambah dengan kriolit. Kriolit ni sebenarnya dia akan merendahkan suhu. Kalau tak ada kriolit, suhu tu sangat tinggi untuk melebur aluminium. Tapi dengan adanya kriolit, dia dapat merendahkan sikit suhu dan mempercepatkan proses peleburan. Okay, boleh faham tak? Jadi kalau tanya apakah fungsi kriolit tu adalah untuk merendahkan suhu peleburannya. Okey, boleh okey. Jadi kat plate luar ni namanya adalah cathode. Cathode ni negatif lah guys. Ini namanya adalah anode. Anode ni positif. Jadi ni disambung pada positif. Manakala yang luar ni disambung pada negatif. So dia macam proses extracting. Sebab aluminium kan dia adalah positif. Jadi mesti tertarik kepada yang negatif ni. Okey. Dia tertarik pada negatif. Okey. Apa lagi nak buat? Okey, jomlah kita bincang bawah ni sikit. Jadi kat sini dia cakap adalah aluminium diekstrakkan daripada oksida. Maksudnya aluminium oksida lah yang juga dikenali sebagai boksit. Jadi boksit ni sebenarnya adalah aluminium oxide. Oksida. Okey, jadi elektrod yang digunakan adalah karbon. Kenapa karbon? Sebab dia inert, dia tak lengai. Kalau kita pakai kuprum, nanti kuprum pula melebur dalam tu. Kita pakai karbon. Karbon ni sebab dia lengai. Jadi kat sini ada kriolit. Ni namanya lah formula untuk kriolit dia tak pernah tanya. Kriolit ditambah sebenarnya untuk apa? Untuk merendahkan takat lebur. So merendahkan takat lebur. Okey. Takat lebur siapa? Takat lebur aluminium oxide. Okey. Okey guys, sampai sini okey tak? Aluminium ni agak popular juga, ya. Cikgu yakin dia pun popular juga. So dia akan keluar salah satu lah, tak akan keluar semua. So okey guys, ada soalan Aku teruskan lagi. Okey, yang dia akan cakap ion-ion yang hadir dalam leburan aluminium seperti aluminium 3 dan juga kita ada oksida. Oksida. Okey, E. So, apakah yang dinyahcaskan pada katod?
Okey, pada katot adalah negatif. Jadi yang ditarik adalah ion aluminium. Akan dinyahcaskan kat situ. Okey, apakah half persamaan dia? Ingat, ion dia akan menjadi aluminium. Jadi ion positif kan, lupa pun. Ion akan menjadi aluminium lah, lekat dekat bawah tu dalam bentuk cecair. Ni dalam bentuk liquid guys. Dalam bentuk liquid. Yang ni dalam bentuk biji lah ni. Biji yang telah dicairkan. Tetapi dia bercampur dengan oksida. Okey, lagi. So, apakah yang tertarik kepada anod? Yang tertarik pada anod adalah ion oksigen. Sebab kita ada dua ni. Positif dan negatif. Okey, kat sini kita tak ada OH guys. Tak ada OH dan tak ada hidrogen. Sebab apa? Sebab kita bukan gunakan larutan. Hanya larutan je ada tu. Kita gunakan molten. Molten tu adalah cairan dia, leburan dia saja. Bila sebut leburan, dirinya je lah. Tak melibatkan air. Jadi tak adalah larutan. Jadi mereka tak berebut lah dengan OH. Kan? Tak berebut lah dengan ni. Dan juga hidrogen tak berebut lah dengan aluminium. Sebab dirinya sahaja guys. Okey, jadi half equationnya oksigen. Jadi oksigen daripada ion. Okey, dia akan menjadi gas oksigen. Gas tidak berwarna. Okey, dah settle. Macam tu. 2 darab 2, 4 guys. 4E. Okey, apa lagi? So, I pula. I dia kata adalah anod perlu ditukar dari masa ke semasa. Anod. Okey, kenapa perlu ditukar? Kerana kat sini gas oksigen yang terbentuk bertindak balas dengan elektron karbon untuk membentuk, walaupun dia inert sebenarnya dia bertindak balas juga sedikit demi sedikit. Jadi bila dia bentuk, ingat, karbon berjumpa dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Jadi kat sini dia akan membentuk gas karbon dioksida. Walaupun dia inert, dengan oksigen ni lama-lama dia oxidize. Dia akan jadi karbon dioksida juga. Lama-lama lah, lambat sikit. Okey, leburan aluminium, namanya pun leburan guys, molten dirinya saja dengan ketupan tinggi terhendak di bahagian bawah. Okey, faham tak proses peleburan aluminium, pengekstrakan aluminium? Okey tak? Boleh terima? Okey. Boleh faham kan? Boleh kita ada satu lagi guys. Kita ada satu lagi campuran yang kita perlu buat. Lepas tu dah kita boleh bersurai. Yang ni pun popular juga. Masalahnya bab ni banyak popular. Nak tak nak kenalah belajar sikit. Ni namanya adalah biji besi guys. Biji besi adalah ferrum oxide. Ferrum oxide. Okey, dia nak ferrum saja. Oxide tu nak bebaskan. Okey, kat sini dia akan pakai cork. Cork ni adalah karbon guys. Nama bagi karbon adalah cork. Dan juga batu kapur. Batu kapur ni untuk asingkan pasir-pasir nanti. Okey. Untuk menghasilkan pasir-pasir nanti. Jadi dalam ni dia pakai macam relau ataupun namanya blast furnace. Ada kat sini. Okey, relau ni macam satu bekas bilik yang macam pembakaran arang lah, arang buat arang tu kan. Maksudnya bahan yang tinggi lah. Daripada 200 Celsius kepada 2000 Celsius guys. Okey, so pembakaran ni menyebabkan gas dibuang ni gas. Ni gas karbon dioksida dibuang. Lepas tu kat bawah ni dia akan menjadi molten lah. Dia akan menjadi molten. Leburan iron dihasilkan. Dan paling bawah ni namanya adalah slag ataupun sanga. Sanga tu adalah sisa-sisa yang dibuang. Contohnya seperti pasir ataupun benda-benda asing tu dipanggil sangai. Sebab itulah kita perlukan batu kapur tersebut untuk menghasilkan sangai daripada leburan iron ni. So ada 3 lah. Karbon dioksida, ferrum, leburan ferrum dan juga sangai ataupun slag. Okey. Tu cara lajunya. Jom cikgu nak laju sikit. Kita tengok soalan dia sikit. Jadi apakah soalan biasa yang ditanya? Apakah nama lain bagi biji timah? Okey. Dekat sini guys,
kadang-kadang dia bagi biji besi, kadang-kadang biji timah. Benda yang sama je. Proses yang sama, biji besi dengan biji timah, proses yang sama. Okey, proses yang sama digunakan. Soalan dia bagi biji timah. Jadi, apakah nama lain bagi biji timah? Nama lain bagi biji timah siapa tahu? Kalau timah namanya argentum lah. Kalau biji timah, kalau katakanlah aluminium boksit, biji timah namanya adalah cassiteri. Cassiteri. Pernah dengar tak? Cassiteri. Pernah? Cassiteri. Cassiterit ada T. Okey, ni nama timah. Bahasa Inggeris pun sama, cassiteri juga, cuma C kat depan. Okey, next. Seterusnya. Nyatakan formula kimia bagi biji timah. Ingat, stannum, timah, okside. Okey, stannum, timah, okside. Stannum ni 4 ni. Jadi SnO2. Okey, dah. Apakah ejen penurunan digunakan dalam pengekstraktan timah ini? Okey, diguna apa? Diguna coke. Jadi coke lah. Dalam bahasa Inggeris namanya COKE, coke. Macam coke tu kan, tapi coke. Kalau korang nak buat karbon pun boleh. Karbon pun boleh. Coke dan karbon sama. Itu namanya ejen pengekstrakan dia. Tuliskan persamaan kimia bagi pengekstrakan stannum tadi. Jadi, coke kimia tambah dengan biji timah. Coke tambah dengan biji timah. Okey, dia akan menghasilkan karbon dioksida, kita bebaskan dan kita akan dapat stannum. Karbon dioksida ni dibebaskan kat atas dia kan. Stannum tu akan jadi leburan. Okey, nyatakan satu contoh benda asing yang diterima oleh timah. Benda asing ni adalah impurity lah. Benda-benda asing ni bahasa Inggeris namanya impurity. Okey, selak tadi tu. Contohnya seperti tanah liat. Contohlah. Tanah liat. Pasir. Tulis pasir. Dah cukup lah, dah nak satu je. Okey, ataupun kalau bahasa saintifik sikit, kita boleh kata arsenik. Arsenik ni sebahagian daripada pasir lah. Ataupun mungkin sulfur, dalam tanah tu ada sulfur. Cukup dua ni je guys. Korang buat tanah liat dengan pasir dah cukup dah. Berapa markah ni? Tak ada markah pula. Satu markah satu je lah. Okey, namakan alat digunakan untuk mengekstrak biji timah. Okey, namanya adalah relau ataupun blast furnace. Okey, relau. Alright. Okey, relau bagas. Okey, next. Namakan dua bahan utama yang perlu ditambah untuk mengekstrak stannum ini. Apakah dua bahan utama yang perlu ditambah? Kat sini ni guys. Coke dengan batu kapur. Kita akan buatlah. Coke dan batu kapur. Sama juga dengan biji besi. Okey, namakan tindak balas yang berlaku di dalam alat ini. Namanya adalah tindak balas redox. Sebab itulah diletak di bawah redox. So, tindak balas redox. Okey. Soalan guys. So far so good. Okey tak? Mungkin kita sampai sini lah kot. Kita dah lama sangat. Mungkin korang dah pening-pening ke. So far so good sampai sini guys. Korang dah complete ni. Korang dah complete. Cuma cikgu tak sempat nak bincang mengenai rusting je. Pengaratan je. Okey So guys, malam ni malam terakhir kita guys untuk Disember. So Januari ni cikgu beritahu. Cikgu tak sure sebab Disember ni kelas boleh on tak. Sebab satu internet tak berapa stabil. Satu lagi jiran-jiran cikgu pun ada yang teruk kena banjir. Jadi nanti cikgu akan beritahu dekat grup lah sama kita on ke tak. Cikgu boleh tunjuk balik tak? Yang atas maksudnya mana? Yang ni ke? Yang ni? Haikal ni ke Haikal? Ke yang atas mana? Nombor apa? Ini ke atas lagi? Ini. Betul. So cikgu pun harap bolehlah on untuk Januari. Sebab korang nak exam dah. Especially kawan-kawan kita yang SPM kan. Dan korang cuti pun panjang pula tu. Sambung sampai 10 hari bulan. Okey Kak.
So, apa-apa pun nanti cikgu akan inform dekat grup lah ya, guys. Boleh so, cuma cikgu punya borang pendaftaran yang baru tu, cikgu dah masukkan sesi 22. Jadi, apa ni, form 4 tu akan select form 5 lah next year. Form 5 sekarang ni kalau nak select pun korang select lah form 5 juga. Itu yang ada kan. Apa boleh. Okay. Okay lah guys. So, see you soon. Apa-apa kita akan update dekat grup ya guys. Okay Nasrul. Hopefully korang